Okey, hari ini saya turun meninjau sendiri perkembangan terkini berhubung kait dengan pelaksanaan projek Jiwa Murni yang juga merupakan satu inisiatif sebagai Menhan Menteri Pertahanan di bawah aspirasi keluarga Malaysia dan KPI 100 hari kami. Sebab itu pemantauan pelaksanaan Jiwa Murni ini penting dan saya percaya bahawa ianya membawa erti dan makna yang amat mendalam kepada semua yang terlibat. Bagi kita di Mendef dan di ATM, saya tengok sambutan orang ramai kepada kehadiran anggota kita, warga Mendef, cukup membanggakan dan saya tengok merupakan satu kelebihan yang perlu kita terjemahkan kepada kesungguhan untuk membantu. Kita sedar bahawa kita bukan berada dalam keadaan peperangan hari ini, tetapi peperangan tetap wujud berdepan dengan COVID-19 dan perjuangan mesti diteruskan untuk pembelaan rakyat biasa. Sebab itu perincian kepada projek Jiwa Murni ni saya akan edarkan secara bertulis. Tak perlu saya sebut satu persatu, tetapi ianya merupakan satu projek yang akan kita teruskan, insya-Allah, kerana touch points kepada orang ramai ni cukup menilai, lihat sendirilah warga kita di sini dengan kehadiran dan sokongan dan bantuan daripada ATM dan Mendef. Kedua, saya nak sebut berhubung kait dengan bajet semalam, di mana Kementerian Pertahanan diperuntukkan sejumlah 16.14 bilion untuk tahun 2022. 11.10 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan pengurusan dan 5.04 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan. Peruntukan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan tahun ini merupakan jumlah yang tertinggi sejak rancangan Malaysia ke-9. Dan ianya membawa erti dan maknanya yang tersendiri kerana kita faham kekangan yang kerajaan terpaksa hadapi dalam konteks nak perang COVID-19. Walaupun keadaan ekonomi dan kewangan kita terhad, tetapi peruntukan sebegini besar kepada Mendef bukan sahaja merupakan sesuatu yang kita amat berterima kasih di Mendef dan ATM, tetapi datang bersama janji kita bahawa peruntukan yang disalurkan ini akan sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukannya, dan untuk memastikan perancangan kita di bawah Mendef dan di ATM akan berjalan dengan lancar, dengan sempurna. Penekanan kepada agenda kesiagaan, agenda kebajikan, agenda pendidikan, agenda sains dan teknologi, saya juga telah perincikan secara bertulis dan akan diedarkan kepada pihak media, insya-Allah. Terima kasih sempat bersama-sama dengan kita hari ini. Saya terharu kerana Tan Sri PTD sendiri sanggup turun ke bawah hari ini, dan KSU sendiri dapat melihat sendiri projek-projek yang kadang-kadangnya kita di Kuala Lumpur hanya mendapat laporan secara bertulis, tetapi itu tak boleh diganti dengan sambutan orang ramai dan penghargaan mereka dengan melihat sendiri bila kita turun ke bawah. Ada soalan?
Datuk, dalam kenyataan media yang nak diberi nanti, ada tak cadangan untuk perolehan aset-aset baru ke media? Aset-aset baru ada, tetapi bagi saya telah meletakkan prioriti, keutamaan pertamanya kepada penyelenggaraan aset-aset yang sedia ada. Kedua, aset-aset baru kalau boleh kita masukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kerana aset-aset ketenteraan ini mengambil masa untuk diperolehi. Jadi bajet tahunan tak merupakan satu perkara yang boleh kita selesaikan dalam 12 bulan. Tetapi kesinambungan melalui bajet tahunan kita, rancangan Malaysia 5 tahun, semuanya terkandung di dalam dasar-dasar Mendes dan penekanan-penekanan yang telah pun dipersetujui bersama, bukan sahaja oleh ATM dan Mendes, tetapi pihak-pihak berkenaan yang lain, stakeholders, sama ada syarikat-syarikat swasta yang diberikan kontrak Mendes, mereka juga mesti pikul tanggungjawab dan amanah untuk menunaikan apa yang mereka telah janji kepada kami. Datuk, jadi dalam bajet tu termasuk tak kebajikan anggota tentera, termasuklah isu kediaman, kenaikan gaji dan all? Itu prioriti bagi kita. Sebab dalam keadaan anggota kita merupakan frontliners. Tadi saya sempat berjumpa dengan Kor Perubatan dan laporan mengenai hospital-hospital Medan. Saya tanya juga apa keperluan mereka, dan sebenarnya dari segi perkakas, peralatan, mereka rasa mencukupi. Cuma kebajikan untuk pastikan moral mereka tinggi, itu mesti diberikan tumpuan. Dan saya telah menyatakan kepada mereka, kalau ada kekangan, keperluan, mereka boleh menghubungi pejabat Menteri Pertahanan secara langsung. Datuk, berkenaan dengan Hospital Medan tu, kan sekarang kes COVID dah agak menurun. So ada kemungkinan nak ditutup mana-mana ke ataupun ada? Tadi pun saya terima laporan Hospital Medan di Pulau Pinang dan di Johor Bahru. Di Pulau Pinang saya tengok keadaan dah agak reda. Di Johor Bahru saya minta mereka bertahan lagi kerana banyak perkara yang kita nak fikirkan dalam perjalanan rakyat Johor dengan Singapura. Jadi kalau kita tutup Hospital Medan di Johor tu, kalau sesuatu berlaku dalam landscape baru hubungan dua hala dengan Singapura ni, saya bimbang. Jadi satu hal pula nak mulakan balik, nak bina semula. Jadi saya minta mereka kekalkan dulu di Johor. Di Penang bergantung kepada keputusan mereka sendiri, melihat kepada keadaan di bawah sana. Datuk, anggota dalam ATM sendiri sudah lengkap vaksin semua tu? Selesai ya? Sekarang kita tengah fikirkan bukan saja anggota dan warga Mendes, tapi anak-anak mereka 12 ke 17 tahun pun dah sampai kepada tahap 100% dah. Cukup membanggakan. Sekarang kita tengah fikirkan roll out untuk booster. Itu akan diwajibkan kepada semua anggota? Mengikut bekalan vaksin. Untuk soalan terakhir pun, mungkin ada sekali rancangan kerajaan dalam hidup pasal endemik, daripada pandemik. Ada general seperti ini? Saya dah umumkan hari itu bahawa kita telah membuat keputusan beralih ke fasa endemik, di mana kita tak ada pilihan untuk hidup bersama-sama dengan COVID-19 ini. Dan saya percaya bahawa keputusan kementerian-kementerian yang berkenaan, Kementerian Kesihatan, agensi seperti MKN, dan juga dibawa ke pihak Kabinet, merupakan satu keputusan yang tepat. Tetapi kita kena tengok dulu
kelonggaran-kelonggaran yang telah pun kita berikan kebelakangan ini, rentas negeri, rentas negara, sektor-sektor ekonomi yang diberikan kesannya kepada jumlah COVID, dan itu akan menentukan bila kita boleh umumkan fasa endemik ini. Pelan pemulihan berjalan seperti biasa. Plan vaksinasi dah masuk kepada tahap melihat kepada booster. Sekolah pun dah dibuka. Kita tengok IPT pun telah mula buka. Ini semua kita kena tengok kesannya kepada kedudukan COVID-19 di negara ini, supaya kita dapat bila diumumkan nanti fasa endemik, ianya sesuai dengan keadaan landscape semasa. Jadi kita tunggu seketika lah. Program ni mungkin berdasarkan feedback daripada penerima sebelum akan untukkan dia akan ditambah dan jumlah yang dibantu akan ditambah pada masa depan. Apa dia? Untuk program Jibumuni. mungkin berdasarkan feedback mungkin akan ditambah nilai, ditambah bekas juga. InsyaAllah, kerana pendekatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan apa jua yang kita bawa kepada rakyat bersandarkan kepada semangat keluarga Malaysia, dan tanggungjawab Mendef dan ATM untuk membela keluarga kita ini tidak berbeza dengan tanggungjawab kementerian-kementerian lain. Walaupun kita core business kita ialah keselamatan dan pertahanan, tapi pendekatan seperti ini yang dapat mendekatkan ATM, anggota kita, Mendef dengan orang ramai dalam konsep dan juga fahaman kita ni satu keluarga, merupakan sesuatu yang saya sendiri secara peribadi di bawah kepimpinan saya sebagai Menteri Pertahanan ingin menterjemahkannya dalam erti kata yang sebenar. Kita di Parlimen Sembrong ni agak unik dari segi pecahan peratusan kaum. Di Parlimen Sembrong sama sahaja dengan pecahan peratusan kaum di negara Malaysia. Jadi kepelbagaian yang ada di Parlimen Sembrong ini dalam pendekatan keluarga Malaysia ni, ianya kalau kita dapat terjemahkan di peringkat parlimen kita, saya rasa ianya boleh dijadikan contoh dalam pendekatan nasional kita untuk melihat kita ni sebagai satu keluarga besar negara Malaysia yang kita cintai.